Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebelum menjawab persoalan tadi, apakah hikmah dari pengkhianatan yang berlaku, saya ingin mengimbau semula manifesto Pakatan Harapan. Jadi manifesto Pakatan Harapan ini sebenarnya diolah bersama dengan kepimpinan yang ada masa itu. Semua pihak terlibat, apakah itu dalaman parti ataupun di luar parti ataupun parti-parti gabungan. Parti gabungan di sana ada Bersatu, ada PKR, ada DAP dan ada Amanah. Kemudian tim-tim sokongan yang lain, NGO seperti OTAI pula, pelbagai OTAI, ada pro-reformis, ada macam-macam. Sekarang ni ada pula satu macam-macam organisasi yang menyokong gerakan tersebut, ya. Jadi hari pertama sekali kita kena lihat dulu bagaimana manifesto ini dilahirkan. Apakah 5 teras utama? Kadang-kadang kita tak ulah tak bincang ke benda ini, kadang kita terlupa. Ada 5 perkara teras. Teras pertama iaitu meringankan bebanan kehidupan rakyat. Jadi meringankan bebanan kehidupan rakyat sebenarnya adalah dari semangat reformasi itu, ya. Kalau kita lihat ada 5 perkara utama, ya, dalam deklarasi di Permata Ampau tersebut. Sebenarnya itu antaranya. Jadi diolah semula sehingga menjadi manifesto Pakatan Harapan. Jadi maknanya reformasi tetap berjalan, program dan agenda reformasi tetap berjalan sehingga masuk ke gelanggang politik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mereformasi institusi pentadbiran dan politik. Ya, maknanya tak lari lagi. Teras kedua iaitu mereformasi institusi pentadbiran dan politik. Yang ketiga, teras yang ketiga, merancang pertumbuhan ekonomi yang adil dan saksama. Itu yang ketiga. Teras yang keempat, mengembalikan status Sabah dan Sarawak berteraskan Perjanjian Malaysia 1963. Teras yang kelima, membina Malaysia yang inklusif, moderat dan gemilang di persada dunia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dari 5 teras utama manifesto Pakatan Harapan, yang di sana ada PKR, DAP, Amanah dan Bersatu ketika itu. Tuan-tuan bayangkan betapa hinanya mereka yang sama-sama membina teras-teras ini dan menjual teras-teras ini, manifesto ini kepada rakyat Malaysia, dan rakyat Malaysia telah membuat keputusan pada 9 Mei 2018 iaitu memilih Pakatan Harapan. Tiba-tiba satu persatu teras ini dikhianati oleh mereka. Jadi tuan-tuan, ini antara hikmah yang terbesar yang dapat kita peroleh. Bermakna teras-teras ini bukan menjadi pegangan utama mereka. Teras yang kita bacakan tadi, ada 5 teras manifesto Pakatan Harapan ini hanya didengungkan untuk kepentingan meraup segala potensi sokongan rakyat semata-mata. Tapi tetap ada beberapa orang yang masih konsisten, yang masih bersama dengan perjuangan rakyat, yang bersama dengan perjuangan Pakatan Harapan, masih konsisten dengan teras-teras. Dan inilah yang saya katakan hikmah yang terbesar. Dari sini kita dapat lihat, kalau teras pertama meringankan bebanan kehidupan rakyat, bermakna kalau mereka keluar daripada Pakatan Harapan, bermakna mereka awal sekali mereka telah melupakan untuk meringankan bebanan kehidupan rakyat. Ada yang tanya, oh, kami dah bagi duit banyak lah, kami bagi bantuan, kami bagi macam-macam. Tuan-tuan, selalu saya ulangkan dalam live saya, di Singapura, setiap rakyat Singapura diberi 10,000 sen dolar.
apabila lockdown. Semua rakyat yang dapat. Miskin, kaya, tak kira siapa. Semua dapat. Itu Singapura. UK, US, Jerman, semua, Ireland. Kita dapat informasi. Mereka dapat wang. Jadi, teras pertama saja kita dah nampak dah mereka tidak sincere. Mereka khianat kepada janji-janji mereka kepada rakyat. Ketika itu mereka gunakan logo dan lambang PKR dan menggunakan manifesto ini, menceritakan kepada rakyat kononnya mereka akan berjuang untuk meringankan beban rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, teras yang kedua, mereformasi institusi pentadbiran dan politik. Kita lihat sekarang, pertama sekali, saya ulangkan beberapa kali ini, tuan-tuan. Pada 1 Mac 2020, di Istana Negara, mereka angkat sumpah. Puak-puak pengkhianat ini angkat sumpah. Tetapi pada hari yang sama, pada waktu yang sama, pada jam yang sama, di tangan Pakatan Harapan ada 114 SB. Bermakna mereka tidak punya simple majority. Itu jelas sekali mereka telah melanggar teras yang kedua, iaitu mereformasi. Tak ada reformasi apa. Bahkan mereka terlibat dengan rampasan kuasa, menjatuhkan sebuah kerajaan yang sah. Yang ketiga, merancang pertumbuhan ekonomi yang adil dan saksama. Jelas, apabila jatuh saja Pakatan Harapan, apa yang dilakukan oleh mereka, satu demi satu, company tutup, termasuklah company Taya. Saya di Taipei, saya pergi melepas, tutup. Kemudian banyak lagi company, Hyundai-nya dan beberapa company-company besar tutup dan pindah ke negara lain. Lebih parah sekarang ni sudah meningkat pula, kedutaan pula pindah juga. Salah satu daripada kedutaan yang pindah adalah kedutaan Denmark. Kemudian kedutaan yang kemudian ini baru kedutaan Korea Utara. Kerana ada isu-isu yang ya itu mungkin wajar ya. Tetapi dah bermula. Maknanya tidak ada keyakinan. Jadi teras yang ketiga gagal. Ekonomi tak naik, menguncung. Langsung tak nampak ada perubahan apa-apa. Jadi tuan-tuan bayangkan betapa besar hikmahnya kita dapat lihat, tuan-tuan dapat lihat betapa jahatnya kelompok pengkhianat ini. Teras yang keempat, mengembalikan status Sabah dan Sarawak berteraskan perjanjian Malaysia 1963. Saya masih ingat ketika itu. Cubaan Pakatan Harapan untuk menukarkan dan mengembalikan status Sabah dan Sarawak seperti mana 1963 digagalkan oleh siapa? Digagalkan oleh UMNO, PAS dan kelompok-kelompok mereka. Dan walaupun ketika itu puak-puak pengkhianat masih bersama dengan kita masa itu, tetapi jelas bahawa Sabah dan Sarawak tidak dapat dilakukan perubahan statusnya, ya, dan sampai hari ini belum dapat dilakukan apa-apa perubahan. Teras yang kelima dalam manifesto Pakatan Harapan iaitu membina Malaysia yang inklusif, moderat dan gemilang di persada dunia. Apa yang kita dapat lihat hari ini, tuan-tuan, Biden tidak memanggil dan tidak pun mengundang Malaysia sebagai salah sebuah negara dalam forum iklim. Kenapa Biden tak panggil, tak undang? Kita tak ada orang cerdik pandai kan di Malaysia? Kita ada orang cerdik pandai gitu. Tetapi kerana tidak ada keyakinan bagi mereka, sebuah negara yang tidak ada solid punya sokongan dari rakyat, tidak, mereka rampas mandat rakyat, dan bagi masyarakat di negara barat, mereka menganggapkan hal ini seperti mana yang Profesor sebutkan tadi. Bagaimana pandangan media di Jerman mengatakan bahawa ini adalah coup, iaitu rampasan kuasa. Apa makna rampasan kuasa bagi sebuah negara yang maju? Mereka tak boleh terima. Begitulah juga
hal-hal yang lain. Begitulah juga kalau kita lihat bagaimana negara kita yang sepatutnya sudah semakin maju dan terus maju dan berjaya dan banyak hal, satu demi satu undur belakang. Dulu rasuah dah bagus, meningkat dah masa zaman PH, sekarang jatuh semula. Sekarang amalan rasuah sudah terbuka, tidak lagi simpan-simpan sorok-sorok, tak ada. Jadi tuan-tuan, hikmahnya adalah rakyat semakin jelas yang mana batu dan yang mana kaca, yang mana permata, yang mana kaca. Jadi tuan-tuan, tolong lihat dan sedar bahawa kita sedang berada di era seperti mana yang disebut oleh Profesor tadi, sebuah rejim yang sangat teruk, rejim penipu, rejim segala macam bentuk semua ada dalam. Dan jadi rejim tong sampah. Jadi tak ada apa yang dibanggakan lagi dah dengan rejim ini. Jadi saya rasa begitu dulu. Saudara Anwar. Terima kasih